Ada. Go. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Kasih binti Abu Bakar dan saya ingin berkongsi dengan anda pengalaman saya menghadapi kematian pasangan saya iaitu Dr. Ahmad Marzuki bin Haji Zainuddin. Kematian tu kalau boleh saya istilahkan dalam bahasa Inggeris ialah untimely and sudden death lah. Ini berlaku pada Disember 2010. Dan saya bukan ahli kaunseling, bukan juga ahli psikologi. Saya sekadar berkongsi dengan anda pengalaman saya sebagai seorang manusia biasa dan juga strategi yang telah saya lakukan bagi mengatasi beberapa keperitan pada ketika itu. Antara perkara atau antara keperitan yang kita akan lalui selepas kematian pasangan itu ialah perasaan rasa bersalah. Jadi kita akan sentiasa tertanya-tanya dalam fikiran kita, apakah kita telah memberi layanan yang secukupnya kepada pasangan kita, apakah kita telah memberikan kasih sayang kepada pasangan kita, apakah kita telah mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan kepada pasangan kita, kenapa kita tak sempat buat itu, kenapa kita tak sempat buat ini, kenapa kita bertangguh dalam perkara tertentu, pernahkah kita buat kesalahan kepadanya. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda strategi BTM ya. Sebab kalau kita tak buat benda ni memang kita akan rasa bersalah lah. Okay? Jadi BTM ni, B apa? Strategi B ialah strategi kita mencari bahan bukti. Apakah pemberian-pemberian yang kita pernah berikan kepada pasangan kita yang kita boleh lihat dan kita boleh sentuh dan kita boleh baca contohnya. Jadi saya apa yang saya lakukan adalah saya cari hadiah-hadiah yang pernah saya berikan kepada almarhum suami saya. Saya cari kad-kad yang pernah saya berikan kepadanya. Saya cari surat-surat cinta yang pernah saya tulis kepadanya. Dan bila saya baca balik kad-kad dan surat-surat tu, saya rasa amat lega. Legalah sebab dalam kad atau surat tu saya mungkin dah kata I love you, dan saya mungkin dah kata thank you for being a wonderful husband, I truly appreciate your love dan sebagainya. Jadi ia memang amat melegakan. Oleh itu saya ingin menyeru kepada sesiapa yang mendengar YouTube saya ini, tolonglah semasa pasangan anda masih hidup lagi, berikanlah dia hadiah, berikanlah dia kad dan surat supaya seandainya dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia, kenangan-kenangan itu adalah kenangan-kenangan yang konkret yang dia boleh lihat dan boleh sentuh dan boleh hargai. Okey? Dan bagi kita yang kehilangan pasangan, pemberian-pemberian inilah yang akan membantu kita untuk mengatasi rasa bersalah itu. Strategi kedua ialah tulis. Okey? Nah, tulis ini amat penting untuk beberapa perkara yang kita mungkin tak dapat lihat atau capture sebagai bahan konkret. Contohnya kita mungkin memberi layanan-layanan tertentu, kita mungkin memberi khidmat-khidmat tertentu, atau apa-apalah servis lain yang kita mungkin buat, tapi bukan dalam bentuk kad, bukan dalam bentuk hadiah, doa. Contohnya kita berdoa untuk pasangan kita sebab selepas waktu solat, di tengah malam dan sebagainya. Jadi kita boleh lakukan satu perkara, iaitu kita boleh senaraikan. Ini yang saya lakukan lah, saya senaraikan segala khidmat dan layanan yang pernah saya berikan kepada almarhum suami saya. Dan alhamdulillah, bila kita lihat perkara ini, kita rasa bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita peluang untuk memberikan khidmat-khidmat atau layanan tersebut kepada almarhum pasangan kita, dan kita juga dapat mengurangkan apa-apa perasaan rasa bersalah itu. Dan yang berkait juga dengan tulis serta strategi seterusnya ialah kita patut juga senaraikan perkara-perkara yang mungkin kita telah buat salah kepada pasangan kita atau kita rasa kita dah buat salah, dan juga perkara-perkara yang kita tidak sempat lakukan untuk beliau. We wanted to do it but we never got to do it, for example. Okay, sekarang mungkin kita bertangguh atau mungkin memang belum tiba masanya atau memang betul-betul belum berkesempatan. Okay, jadi perkara ini juga patut kita senaraikan. Okay, dan ini akan kita kaitkan dengan strategi ketiga. Okay, bila kita telah senaraikan semua perkara ini, kita kaitkan dengan strategi ketiga, iaitu maaf.
Jadi benda-benda yang kita kesalahan-kesalahan kita kepada pasangan kita, perkara-perkara yang kita tidak sempat buat ni, kita mohon kemaafan daripada pasangan kita. Kita juga mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali ialah kita maafkan diri kita. Sebab kalau kita tidak maafkan diri kita, susah nanti kita akan merana seumur hidup kerana perasaan bersalah yang bermain dalam kepala itu. Sebenarnya kan bila kita senaraikan semua perkara yang kita dah buat dan perkara-perkara yang kita tak sempat buat dan yang kita rasa bersalah ini, tak banyak mana pun. Tapi kalau kita tidak senaraikan, ia akan bermain dalam kepala kita. Dan kalau kita tak maafkan diri kita pun, kita akan merana juga. Jadi eloklah kita maafkan diri kita, sebab kita ada lagi kehidupan di hadapan. Kita ada, mungkin ada anak-anak yang perlu kita jaga, kita ada kehidupan sendiri yang kita perlu bina. Jadi kita harus maafkan diri kita. Jadi itulah 3 strategi yang saya gunakan, iaitu B, bukti, T, tulis, M, maaf. Jadi sekian saja dari saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.